Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia ini, hari Jumaah Mubarakah. Kita dapat berkumpul dalam pengajian secara online, iaitu menggunakan kitab Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran, At-Tara'iq Asy-Syafiyah wal Qawa'idus Shafiyah, karangan Dr. Ustaz Wan Rosli Wan Ahmad. Alhamdulillah, sekali lagi pada hari Jumaat, marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan pada pagi yang mulia ini, sebelum kita memulakan majlis pengajian kita, sama-samalah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sebelum kita memulakan pengajian kita pada pagi yang mulia ini, suka saya ingatkan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tekan butang share supaya sama-sama manfaat ini tersebar luas. Pengajian bahasa Arab Al-Quran ini tersebar luas supaya pahala berpanjangan. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan yang masih belum mendapatkan buku ini, sebentar lagi admin akan masukkan, tertera di ruangan komen ada nombor telefon, boleh call untuk mendapatkan buku ini dan buku latihan satu lagi. Jadi Alhamdulillah, seperti biasa, pembahagian pengajian kita terbahagi kepada 3. Yang pertama akan diambil oleh Ustaz Anggah, iaitu bahagian kata Qamus Al-Quran, kata dasar Qamus Al-Quran, dan juga harfiah Surah Yasin. Cuma kalau tuan-tuan lihat dalam pembahagian Qamus ni, suka saya ingatkan juga, iaitu ini adalah perkataan yang ada dalam Quran. Qamus ni bukan Qamus bahasa Arab. Kalau Qamus bahasa Arab banyak perkataan dia, huruf alif, ba, ta, boleh mencecah sampai 10 muka surat satu huruf. Tapi di sini kadang ada hanya 5 perkataan, 6 perkataan untuk satu huruf. Kadang-kadang sampai paling banyak pun 10 perkataan untuk satu huruf, untuk satu kalimah, bukan satu huruf. Jadi ini perkataan kalimah yang ada dalam Quran, vocabulary Quran yang perlu kita hadamkan. Kemudian pembahagian kedua, teknik terpilih dan juga kaedah yang terpilih akan disampaikan oleh Ustaz Agung kita, berdasarkan kaedah yang ada dalam Al-Quran, yang diguna pakai dalam Quran. Dan yang ketiganya saya sendiri, iaitu cara perkataan seerti, muradif, sinonim di dalam Al-Quran, dan juga perkataan yang sama bahasa Melayunya seperti bahasa Arab. Okey, sampai melengahkan masa, sama-sama kita mendengar pencerahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Anggah kita. Falyatafaddal ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da.
Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-puan, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah ya, pada pagi hari ini kita akan teruskan Qamus Kata Dasar Al-Quran, yang mana pada pagi hari ini kita berada pada muka surat ke 163. Jadi bagi tuan-puan yang mempunyai yang mempunyai buku ni, buku Dr. Wan Rusli ni, boleh buka pada muka surat ke 163, masih dalam huruf fa ya. Tanpa melengahkan masa, langsung saja tuan-puan kita masuk pada kata yang pertama dari 3 huruf ini adalah huruf fa, huruf ain dan huruf lam. Boleh buka pada muka surat ke 163. Jadi dari 3 huruf ini, huruf fa, ain dan lam. Ini ada wazan fi'ilnya adalah fa'ala yaf'alu. Ini adalah melakukan ya, lakukan. Ini tak asing lagi bagi kita yang selalu belajar bahasa Arab. Kata-kata 3 huruf ini fa, ain, lam. Ini yang selalu kita gunakan dalam wazan kita. Fa, ain, lam. Fi'il. Ini dia. Fa'ala yaf'alu bermakna lakukan. Lepas tu ada kata terbitannya adalah fi'lun. Ini dia fi'il dengan makna fa'latun, bermakna perlakuan. Dalam Al-Quran banyak kita jumpai dengan menggunakan kata-kata fa'ala ini. Memang banyak, dalam juzuk 30 pun tanpa kita sadari kita telah menggunakan kata-kata ini, telah membaca ya, tapi kita tak sedar rupanya itu yang kita baca. Itu dia. Misalnya dalam surah Al-Fil. Dalam surah Al-Fil misalnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala. Sebab kan bersambung tu, jadi kita tak sedar bahawa rupanya kata-kata yang digunakan adalah fa'ala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah berbuat ya atas kaum fil ya, tentara bergajah. Itu dia. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, ini selalu kita dengar kata-kata ni, ayat ini, fa illam taf'alu wa la taf'alu. Itu dia. Kata-kata taf'alu itu dia juga diambil dari fa'ala. Taf'alu itu bermakna dia menggunakan fi'il mudhari'. Misalnya dalam surah Al-Infitar juga, juzuk 30. Dalam ayat ya'lamu ma taf'alun, dia mengetahui apa yang kamu perbuat. Lepas tu dalam surah Al-Mutaffifin, juga kita akan jumpai ayatnya, hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ini dia menggunakan fi'il mudhari' fa'ala yaf'alu. Jadi tuan-puan, banyak betul memang ini kalau kita cari dalam Al-Quran, tak cukup mungkin satu kertas ya kita untuk menuliskan bahawa huruf fa, ain, lam ini banyak akan kita jumpai dalam Al-Quran. Tetapi kita senaraikan tak banyak. Ini untuk sebagai contoh saja, misal saja bahawa memang huruf fa, ain dan lam ini banyak akan kita jumpai, selalu akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Boleh tuan-puan ingat ya, pelajar-pelajar hari ini, bahawa huruf fa, ain, lam itu fi'ilnya fa'ala yaf'alu itu bermakna melakukan ya, memperbuat. Itu dia, melakukan fi'il. Boleh ingat insya-Allah. Lepas tu kita teruskan yang bagian bawahnya masih dengan kod 3 ba. Ini 3 ba. 3 ba ini bermakna selalu juga akan kita jumpai dalam Al-Quran. Huruf fa, huruf qaf, huruf dal. Fa, qa, da. Fi'ilnya faqada yafqidu. Faqada yafqidu. Apa makna kehilangan? Lepas tu ada tafaqqada. Tafaqqada bermakna fi'il yang digunakan kalau kita rujuk pada muka surat ke-14, tafa'ala. Tafaqqada kan sesuai. Tafaqqada. Tafa'ala
mudhari'nya adalah yatafa'alu. Tafaqqada yatafaqqadu. Mudhari'nya adalah yatafaqqadu. Boleh tuan puan tulis ya. Karena memang setiap yang sudah ada wazan nomor 2 sampai nomor 9 tidak dituliskan mudhari'nya. Kenapa? Untuk melatih kita. Untuk melatih kita macam mana nak menerka fi'il mudhari'nya. Karena memang sudah ditentukan wazan fi'il mudhari'nya pada muka surat ke-14, wazan ke-2 sampai wazan ke-9. Kalau yang fa'ala yaf'alu ni tak boleh kita tentukan karena memang kita kena tengok kamus. Apakah fa'ala yaf'alu ke, fa'ala yaf'ilu ke, fa'ala yaf'ulu. Dia boleh berubah-ubah. Itu kita pernah selalu tengok kamus. Tetapi kalau yang wazan nomor 2 sampai nomor 9 muka surat 14 itu tak perlu lagi kita cari di kamus karena sudah boleh kita teka-teka ya. Tafaqqada ya tafaqqadu. Baik, dalam Al-Qur'an banyak akan kita jumpai dengan huruf ini, salah satunya pada surah Yusuf ya. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Tafqidun bermakna dia menggunakan fi'il mudhari'. Yafqidu, ya diganti dengan ta ditambah waw dan nun belakang maka menjadi tafqidun. Misalnya juga pada ayat lain wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Menggunakan tafaqqada. Menggunakan tafaqqada bermakna memeriksa keadaan. Baik tuan puan, kita teruskan ke muka surat ke sebelahnya. Ni sebelahnya muka surat ke 164. 164 bagian bawah, huruf fa, huruf lam dan huruf ha. 3 ba. Ya. Jadi tuan puan mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa dia tak berurut ya, kenapa langkah-langkah jauh. Sebabkan kita pilih saja yang selalu dan kerap kita jumpai dalam Al-Quran dengan kod 3 ba dan 4 ba saja. Itulah yang kita senaraikan sampai habis dulu. Nanti kalau sudah habis baru kita senaraikan yang 1 ba dan 2 ba insya-Allah. Jadi huruf fa, lam dan ha ya. Ha. Satu saja kata yang perlu kita ingat. Aflaha. Ini dia. Aflaha bermakna berjaya. Satu ni saja disenaraikan. Bermakna memang kata ni saja yang selalu dijumpai di dalam Al-Quran. Misalnya aflaha ini ikut wazan apa? Aflaha dia ikut wazan af'ala. Dia tambahan huruf hamzah di depan. Af'ala. Af'ala mudhari'nya yuf'ilu. Bermakna aflaha mudhari'nya yuflihu. Itu dia. Misalnya dalam juzuk 30, ini banyak kita jumpai di dalam juzuk 30 ini dengan menggunakan kata-kata aflaha. Surah Al-A'la yang selalu kita dengar. Qad aflaha man tazakka. Itu dia. Qad aflaha man tazakka. Ya, sungguh aflaha berjaya atau beruntung. Man tazakka, sesiapa yang mensucikan diri. Lepas tu ada lagi kata-kata dalam juzuk 30 juga. Qad aflaha man zakkaha. Aflaha juga. Ya. Lepas tu di dalam surah yang lain, ini dia dengan menggunakan aflaha ada juga. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh berjaya orang-orang mukmin. Itu dia dengan menggunakan kata-kata aflaha. Lepas tu kata terakhir kita tuan puan pada pagi hari ini adalah muka surat 165 dan ini menutup huruf fa kita. Habis dah huruf fa kita. Insya-Allah selanjutnya kita akan masuk pada huruf qaf. Kata terakhir kita pada pagi yang berbahagia ini adalah huruf fa, waw dan qaf. Ya. Huruf fa, waw dan qaf. Ini adalah katanya adalah fauqa. Fauqa ini selalu kita dengar orang anak yang selalu belajar bahasa Arab ini selalu juga kita dengar fauqa. Ini adalah zarab ya. Fauqa ini bermakna di atas. Lepas tu ada fiilnya afaqa. Afaqa bermakna tersedar daripada pingsan. Lepas tu ada kata-kata fawaqun.
Fawakun bermakna masa renggang. Masa renggang. Misalnya di dalam surah An-Naba, dalam ayat wa banaina fawqakum sab'an shidada, wa banaina fawqakum, dan kami bina di atas kamu semua, sab'an shidada. Itu dia, fawqakum, di atas kamu. Lepas itu dalam surah Al-Muluk, kita juga akan jumpai dengan menggunakan kata-kata fawqa. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Ini dia, dengan menggunakan kata-kata fawqa. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum. Fawqahum yang tadi fawqakum, sekarang fawqahum. Ya, itu bermakna semua di atas kamu semua, di atas mereka semua. Itu dia. Insyaallah tuan-puan, sedikit ini pada pagi hari ini semoga boleh kita ingat ya. Boleh kita ingat ada huruf fa ain lam, huruf fa qada ya, huruf fa laha, lepas tu huruf fa waw qaf. Itu dia. Ini kata yang selalu akan kita jumpai dalam Al-Quran. Baik tuan puan, sekarang kita masuk pada mencari kata dasar pada surah Yasin. Surah Yasin, yang mana ayat sebelumnya telah kita cari. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Sekarang sambungannya adalah qala ya qaumittabi'ul mursalin. Dia tak paling melengahkan masa, kita cari terus ya. Qala lagi. Ini dia. Qala ini selalu dah kita jumpa ya. Qala. Lagi-lagi qala. Qala sudah 3 huruf tuan-puan. Qala sudah 3 huruf. Tengah-tengah alif. Tengah-tengah alif tak akan kita jumpai alif di dalam kamus ini. Kalau tuan-puan ada jumpa alif, jangan cari alif, karena alif tak akan ada di dalam buku ini. Tak akan ada dia dalam huruf kata dasar. Karena memang alif ini dia bukan wujud asli dia. Wujud asli dia adalah kalau tak waw, ya. Jadi qala ini dia adalah aslinya adalah qaf, waw dan lam. Ya, qaf, waw dan lam. Kita tengok ya dalam huruf qaf, waw dan lam. Ini dah selalu nih, tanpa kita buka pun sebenarnya sudah tahu tuan-puan. Ini kata-kata qala terus. Qala ya. Qala berkata. Okey? Say. Qala berkata. Qala berkata bermakna dalam kajian Ustaz Agung, ini bagian dalam kaedah kata dasar. Kalau qala saja berkata, memang berkata, tetapi dia ada makna sendiri dia. Kalau qala itu bermakna satu orang berkata dia. Kan fa'ilnya kan dah ada di situ. Maksudnya qala ini dia berkata. Siapa yang dia berkata tu? Yang seseorang yang datang tu. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Kan itu ayat semalam. Datang seorang lelaki dari hujung bandar secara tergesa-gesa, dengan tergesa-gesa. Qala, dia berkata. Itu dia. Sama dengan an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala. Dia berkata. Maksudnya siapa yang berkata? Lelaki yang datang itu. Qala ya qaumi. Ya qaumi. Jadi ya qaumi ini dalam ada tulisannya macam ni, ya qaumi. Sebenarnya tuan-puan dia adalah gabungan, gabungan dari 2 kata. Ya satu, ini dia. Ya, satu lagi qaum. Ini. Ya qaum. Ya qaumi. Jadi ya ini sebenarnya dalam bahasa Arab dia dipanggil huruf nida. Huruf nida ni untuk panggil. Wahai. Ini. Jadi ya ini tak ada dalam kata dasar, karena memang dia termasuk huruf ya. Ini adalah huruf nida, huruf untuk memanggil. Ya ayyuhallazina amanu, ya Adam. Ya banyak yang menggunakan ya itu wahai.
Okey, wahai. Ya ini adalah wahai. Nih, ya qaumi wahai. Qa, waw dan mim. Itu dia. Dah 3 huruf dah. Kita terus cari pada huruf qaf, waw dan mim. Qaf, waw dan mim. Tak jauh dari kata qala tadi. Ini kata qala di atas, qaf, waw dan mim di bawah. Ini dia. Qaf, waw dan mim. Kita tengok senarai kata dia di atas ini, qaf, waw dan mim ini ada kata qaum. Ini ada. Ya qaum. Wahai qaum. Sebenarnya ada ya di belakangnya. Ya qaumi sebenarnya. Wahai kaumku, ya. Tetapi dihapuskan, itu ada ketentuan tersendiri dia. Qaum. Lelaki itu datang dari ujung banda dengan tergesa-gesa. Kemudian berkata, qala ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u. Ini dia. Ittabi'u. Ini tuan-puan, ittabi'u. Ini sebenarnya kalau dipisahkan ya qaumi, kita baca lagi ini dia bacanya ittabi'u. Tetapi disebabkan dia ada ini, dia bersambung kan, ya qaumittabi'u, makanya dia langsung bacakan karena menggunakan hamzah wasal. Ini hamzah wasal. Makanya kalau ada syabdu di setiap hamzah wasal, dia teruskan. Ya qaumittabi'u. Sebenarnya ya qaumi ittabi'u. Macam tu tuan-puan ya. Ittabi'u. Ini adalah satu kata saja. Ittabi'u. Dan kita tengok ada waw sukun, ada alif. Ini yang selalu saya ingatkan, selalu kita ulang-ulang tuan-puan ya. Kalau ada waw sukun, lepas tu ada alif, tuan-puan ketepikan saja dulu untuk mencari kata dasar. Karena memang ini adalah huruf tambahan dia. Waw sukun, alif, huruf tambahan. Jadi tinggal ittabi'u. Tinggalnya ittabi'u. 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 Ini dia. Ittabi'u, ta ini adalah bersyabdu kan. Bermakna dia ada 2 ta tuan-puan. Pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita yang pada pagi yang berbahagia ini, ittabi'u ini ada, setiap ada syabdu bermakna dia ada 2 huruf yang sama, ya. Kalau kita huraikan ittabi'u ini macam ni. Sukun 1, berbaris 1. Itu dia. Ittabi'u. Ini asalnya sebenarnya macam ni. Okey. Asalnya macam ni, tetapi dia dinamakan diidghamkan, dimasukkan. Ittabi'u, ya. Ittabi'u makanya menjadi syabdu macam ni. Okey. Tak mungkinlah macam ni. Satu ta juga lagi ya. Jadi dibagilah syabdu dalam penulisan. Ittabi'u bermakna dia ikutnya wazannya ifta'il. Ini dia. Ifta'il, tuan-puan, kalau ikutkan wazan ifta'il. Ya, ifta'il. Kalau pakai wazan, kalau menggunakan wazan, huruf aslinya adalah huruf fa, huruf ain dan huruf lam. Ya, bermakna huruf asli kita adalah fa. Ya, fa di sini sukun. Yang di sini sukun apa? Ta. Bermakna huruf asli yang pertama kita adalah huruf ta. Kita nak mencari ittabi'u ini sebenarnya apa kata asli dia. Mencari kata dalam Al-Quran ini kita kena cari kata dasar dia, 3 huruf. Lepas tu ada huruf ta tambahan. Ini huruf ta tambahan dia. Ta di tengah ni tambahan. Lepas tu ain kita. Ini huruf asli. Fa, ain, lam. Ain kita berbaris kasrah. Yang berbaris kasrah huruf apa? Huruf ba. Maka ba adalah huruf asli dia. Lepas tu terakhir lam. Lam berada di ujung kata. Di ujung kata ini adalah huruf ain. Maka perkataan ittabi'u yang macam ni, ittabi'u di dalam ayat kita, huruf aslinya adalah 3 huruf ta, ba,
dan ain. Kita tengok tuan-puan pada huruf ta. Bagi tuan-puan yang punya buku, boleh buka muka surat ke-79. Ini dia. Ini dia. Ta, ya, ba, ain. Ini dia. Ta, ba, ain. Tak ada pun ittabi'u. Ni di sini ada kata-kata ittaba'a. Ya, tuan-puan ya. Ittaba'a bermakna menurut. Menurut ya. Boleh ittaba'a menurut. Macam mana dia boleh berubah menjadi ittabi'u? Ni dia. Asalnya ittaba'a tuan-puan. Ittaba'a. Ittaba'a. Ni dia. Ittaba'a. Ini adalah fi'il madhi. Ittaba'a. Mudhari'nya adalah ittaba'a, dia ikut wazan ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu. Ittaba'a yattabi'u. Yattabi'u. Lepas tu ada kata kerja suruhan dalam bahasa Arab dinamakan fi'il amar. Fi'il amarnya adalah ittabi'. 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 Sukun ya tuan-puan ya. Ittabi' itu sukun. Ittabi' menyuruh. Bermakna ittaba'a bermakna tadi ittaba'a kita bermakna menurut. Ya, ittaba'a kita bermakna menurut. Maka fi'il amarnya adalah turutilah. Menurutlah, turutilah. Itu ikutlah, itu maksudnya ikutlah. Ya, ittabi ini adalah fi'il amar. Macam mana dia boleh menjadi macam ni? Ittabi'u, kita tengok ya. Ittabi, satu orang, kita suruh satu orang ikut, ittabi bahasa Arab dia. Kalau kita suruh orang tu berdua ikut, ittabi'a. Kita tambahkan alif. Ittabi'a. Macam ni tuan-tuan. Ini hamzah wasal ya. Ittabi'a. Kalau ada jumpa ittabi'a, kita menyuruh dua orang ikut. Kamu berdua ikutlah. Ini dia bahasa Arab dia. Ittabi'a. Kalau kita menyuruh kamu semua ikut, kita nak suruh kamu semua ikutlah. Ini dia. Tambahkan waw alif belakang. Ittabi'u. Inilah jadi dia. Ittabi'u. Maka kata ittabi'u ini bermakna kamu semua itu menurutlah. Itu dia, turutlah kamu semua. Itu dia. Ittabi'u ya. Turutilah. Itulah. Atau ikutlah. Ikutlah. Siapa yang disuruh ikut tu? Kamu semua. Karena ada waw dengan alif. Waw sukun. Ada waw sukun dan alif belakang. Okey. Boleh tuan-puan Okey. Lepas tu kata terakhir kita adalah al-mursalin. Al-mursalin. Ini dia. Ada alif lam kita ketepikan. Kenapa kita ketepikan? Karena dia adalah tanda isim saja. Dia bahawa salah satu tanda isim ada alif lam, maka alif lam ini kita ketepikan, tak perlu kita pening dibuatnya. Jadi tinggal mursalin, ya. Mursalin. Okey, tuan-puan, mursalin ada 1 2 3 4 5 6 huruf. Kaedah dalam mencari kata dasar yang selalu kita gunakan, tuan-puan, yang senangnya, kalau ada waw sukun, ada alif, ketepikan. Kalau ada ya nun, waw nun di ujung ayat, ketepikan juga. Karena itu adalah huruf tambahan saja. Banyak menggunakan ya nun ini. Mukminin, muslimin, munafiqin. Banyak lagi. Apa lagi? Banyak. Kafirin. Ini ada ya nun kan? Ya nun ini tuan-puan ketepikan saja. Kenapa? Karena dia adalah huruf tambahan ya. Jadi tinggal mursal saja.
mursal. Mursalun. Ya, mursalun. Tinggal 4 huruf. 4 huruf ini senang saja. Kalau ada 4 huruf, ada mim di depan, mim adalah huruf tambahan. Kenapa? Karena kebanyakan wazan dia menggunakan wazan muf'alun, kalau tak muf'ilun. Kalau ini ikut wazan muf'alun. Dia ada wazannya muf'alun, ada muf'ilun. Tetapi yang kita tahu bahawa setiap wazan ini 4 huruf ini muf'alun ke muf'ilun ke, huruf tambahannya adalah huruf mim di depan. Ini kan huruf asli dia fa, ain, lam. Huruf tambahannya adalah huruf mim. Maka mursalun ini huruf aslinya adalah huruf ra, huruf sin, dan huruf lam. Huruf mim kita ketepikan. Macam mana dia boleh menjadi mursalun? Nah, kita tengok nanti. Kita tengok dulu di huruf ra, sin, dan lam. Sebenarnya apa makna dia? Itu dia. Kita boleh buka tuan-puan muka surat ke 111. Bagi tuan-tuan yang punya buku, boleh buka muka surat 111. Ini dia. Ada huruf ra, sin, lam. Ya, nampak ya? Nampak. Ra, sin, lam. Ini dia. Ada pun mursalun sini ya. Bermakna utusan. Ya, rasala, ini ada kata-kata mursalun di sini, utusan. Okey. Atau rasul, penyampai ya, penyampai risalah. Ini dia. Lepas tu apa yang membezakan mursalun dengan mursalin? Ini. Beza tak dari segi makna? Dari segi mana tak beza. Cuma dari segi yang banyak orangnya beza sikit. Kalau mursalun, 1 orang penyampai, seorang saja, seorang utusan. Tapi kalau mursalin, ini yang diterangkan Ustaz Agung semalam, jamak salim tu ini dia. Ini jamak salim ini. Ustaz Agung cakap semalam waunun. Waunun juga boleh. Mursalun sama saja. Mursalun, mursalin sama saja. Inilah jamak salim yang tuan-puan belajar semalam. Ini dia. Mursalun, mursalin. Apa bezanya? Beza i'rab saja. Yang satu ini nasab, mursalin ini nasab dalam ilmu i'rab, kaedah terpilih i'rab. Ini nasab, mursalun rafa. Sekarang dia ini nasab, dia jadi maf'ulun bih dia. Jadi kita bermakna kalau jamak salim ramai ya, utusan-utusannya. Memang dia 3 orang tuh dalam cerita itu. Itu dia. Qala, dia berkata, wahai kaumku, ikutlah utusan-utusan itu. Itu dia. Jadi kan ada utusan yang diutus, lepas tu kaum itu tidak terima dan ingin merejam, hampir saja dibunuh. Maka datanglah seorang lelaki dari hujung negeri, wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Maka datanglah seorang lelaki dari hujung bandar dengan tergesa-gesa. Qala, dia berkata, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutlah utusan-utusan itu. Itu dia. Semalam ada yang bagi komen bahawa nama lelaki itu adalah Habib An-Najah. Sebenarnya An-Najah ya. Sebenarnya An-Najjar. Mungkin salah type mungkin tu. Dia nak type ra tetapi type ha. Itu dia. Sebenarnya Habib An-Najjar ya. Boleh tuan-puan tengok dalam tafsir dia. Ini adalah cerita tentang seorang pemuda yang sangat bagus ya. Dia adalah ada yang menyebutkan dia tukang kayu, ada yang menyebutkan dia tukang tenun, banyak pekerjaan dia, tetapi dia adalah lelaki yang lurus. Di situ diceritakan dia adalah seorang lelaki yang lurus. Itu dia. Namanya Habib An-Najjar ya, bukan Habib An-Najjah. Salah type saja. Okey, tuan-puan, mungkin itu dari saya pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih. Kalau ada yang kurang atau yang tidak faham ataupun ada yang nak dipertanyakan, boleh tuan-puan, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita tinggalkan di ruang komen. InsyaAllah boleh kita jawab beberapa waktu masa ke depan, atau boleh terus dijawab oleh ustaz-ustaz yang lainnya nanti. Bagi tuan-puan yang belum punya buku ni, ini dia. Memang buku ni sangat bermanfaat insya-Allah bagi kita yang ingin memahami bacaan Al-Quran yang selalu kita baca, karena memang telah dipilihkan kaedah-kaedah khusus semua ada dalam buku ini, plus kamus kata dasar dia.
Jadi sangat bermanfaat untuk kita, insya-Allah. Boleh tuan-puan pesan kepada nombor yang tertera pada Facebook kita. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Ustaz Anggah kerana menerangkan kamus Al-Quran juga harfiah daripada surah Yasin. Tanpa melengahkan masa, kita terus kepada bahagian yang kedua yang akan diambil oleh Ustaz Agong untuk menerangkan tentang qawaid yang terpilih, Al-Qawaidul Mukhtarah. Kaedah-kaedah yang terpilih daripada Al-Quran menggunakan buku, teknik dan hadam kata dasar Al-Quran. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih boleh hadir dan mendengarkan tajuk belajar bahasa Arab Al-Quran menggunakan kitab teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita sudah siri yang ke-38. Dah banyak siri yang kita lalui dari 1 hingga ke-37. Jadi sudah banyak tuan-tuan dan puan-puan dengarkan, dan semoga saja itu semua bermanfaat dan boleh kita amalkan ketika kita baca Al-Quran, dan boleh bantu kita untuk faham sedikit banyaknya perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekarang sudah masuk pada kaedah terpilih 17, iaitunya mengenai asas i'rab fi'il mudhari'. Semalam kita asas i'rab untuk kata nama. Macam semalam contoh dia salamun qaulam min rabbir rahim. Ini contoh semalam. Salamun ni, ini kata nama. Kata nama yang dianya berakhiran dhammah. Ini kata nama yang dianya berakhiran fathah. Ini kata nama yang dianya berakhiran kasrah. Jadi berbeza bentuk akhiran dia, keadaan akhiran dia. Ini akhiran dia berbeza-beza. Itu tu dinamai i'rab dia berbeza-beza. Yang ini i'rab dia atau keadaan dia adalah marfu'. Jadi i'rab tu keadaan akhir dari perkataan sesuai dengan marfu'. Ini i'rab dia mansub. Ini i'rab dia majrur. Ini dah kita bahas semalam. Ini untuk kata nama sahaja. Jadi kata nama tu ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majrur. Bila mana saja dia jadi marfu', bila mana saja dia boleh jadi mansub, bila mana saja dia boleh jadi majrur, itu ada waktu-waktu dia. Itu ada sebab-sebab dia. Kita dah bincang semalam, apabila kalau dia marfu', apabila dia sebagai pelaku, apabila dia sebagai subjek dan predikat, jadi mansub apabila dia sebagai yang dikenakan, apabila dia sebagai maf'ul mutlak. Ada semalam kita bahas sedikit banyak. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lebih hadam lagi mengenai kaedah ni, itu boleh belajar bahasa Arab terus. Bahasa Arab, semua kaedah bahasa Arab khas untuk bahasa Arab. Kalau sekarang ni kita masih bahasa Arab yang berkenaan langsung dengan Al-Quran saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adapun pada hari ini kita membahas yang ini i'rab pada kata nama. Hari ini kita bahas i'rab pada kata
kerja atau khasnya untuk fi'il mudhari'. Jadi kaedah terpilih 17, asas i'rab mudhari'. Jadi yang boleh berubah tu pada kata kerja hanya fi'il mudhari' saja. Fi'il madi dia tak akan berubah akhiran dia. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, menulis, kita buat je kata menulis terus. Kataba tubuh. Kataba ni fi'il madi. Dia akhiran dia ni yang ba ni tak boleh berubah-ubah. Kalau yaktubu dia boleh berubah akhiran dia. Yang ba ni boleh jadi fathah, boleh jadi sukun. Boleh berubah-ubah. Kalau dalam filosofi dia, kalau dalam segi apa dia, filosofi dia, kalau fi'il mudhari' ni atau yang boleh berubah ni sebabkan setiap pekerjaan yang kita lakukan sekarang ataupun selalu kita lakukan, dia tu boleh berubah. Tapi kalau yang dah di masa lampau, dia tak akan boleh berubah lagi. Dah kita lakukan lah, tak akan lagi boleh kita ubah lagi yang kita kerjakan di masa lampau. Kesalahan di masa lampau, kesilapan di masa lampau, tak boleh kita ubah lagi. Tapi kalau sekarang dan akan selalu kita kerjakan pekerjaan yang selalu kita kerjakan, itu boleh berubah. Itu ada dalam ni, ini dah ada dalam ditulis dalam kitab teknik dan hadam kata dasar Al-Quran ni. Dah ada tulis sini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil contoh yang memperlihatkan macam mana fi'il mudhari' tu ada yang berakhiran baris depan, ada yang berakhiran baris atas, ada yang berakhiran baris sukun. Kita tengok dalam kitab tu ada. Dalam kitab ni muka surat 49, kaedah terpilih 17. Dalam tabelnya ada. Ni ayat dia. Kita ambil ayat ni. Innama tunziru. Ayat yang pertama. Manittaba'adz dzikra. Kita ambil sampai sini. Masih ada ayat sambungan dia. Lepas tu liyundhira. Zira man kana hayyan. Kita nanti amlam tunzirhum tunzirhum. Sekarang kita tengok tunziru, yundiru, tunzir, tunzira, tunzir. Semua ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Cuma perbezaan dia adalah sini ni pakai ya awalan dia, sini pakai ya, sini pakai ta, sini pakai ya, sini pakai ta. Itu saja perbezaan dia. Itu tak kisah pun. Sebab fi'il mudhari' boleh diawali oleh ta, boleh diawali oleh ya, boleh diawali oleh nun ataupun hamzah. Okey. Innama tunziru. Makna dia tak sama. Kalau kita cari di kamus kata dasar ni, kalau kita carilah sekejap, masih ada masa. Tak lama pun cari dia, insya-Allah. Na, za dan ra. Ni. Anzara yunziru. Anzara ini af'ala. Af'ala yuf'ilu. Berarti anzara yunziru. Muka surat 190. Anzara berarti af'ala. Af'ala yuf'ilu, anzara yunziru. Makna dia memberi amaran. Memberi amaran. Okey. Innama sesungguhnya tunziru manittaba'adz dzikra, memberikan amaran manittaba'a kepada sesiapa saja yang mengikuti setiap peringatan. Dzikra, peringatan. Jadi tunzira ni memberi amaran, tunziru ni memberi amaran. Yang bawah ni pun juga memberi amaran. Liyunzira man kana hayyan. Dan ianya Nabi Muhammad liyunzira, untuk memberikan amaran. Li ni sini ni untuk, mana dia? Untuk memberikan amaran kepada man kana hayyan, sesiapa saja yang hidup hatinya. Man kana liyunzira, tetap juga memberikan amaran. Makna dia yang bawah ni, wasawa'un alaihim
A'anzartahum, sama saja bagi mereka tu, adakah kamu memberikan peringatan, am lam tunzirhum, ataupun kamu tidak memberikan peringatan. Tidak, sini lam. Lam di sini ni lam menafikan, ataupun mana di sini boleh tidak ataupun belum. Ataupun belum kamu memberikan peringatan kepada mereka. Makna dia semua sama, memberi amaran atau peringatan, memberi amaran atau peringatan, memberi amaran atau peringatan, semua sama. Cuma yang berbeza adalah status dia atau i'rab dia yang berbeza. Yang pertama ni, kalau dia pakai baris depan, sama macam kata nama semalam. Dia dinamai dalam i'rab dia atau status dia adalah marfu'. Marfu'. Jadi marfu' ni asal dari setiap status sebelum dia kacau. Liyunzira, ini ni mansub. Ini mansub. Kalau dia baris akhir dia tu fathah, mansub nama dia. Sama macam kata nama. Tapi yang ketiga ni, kata nama tak ada yang berakhiran baris sukun, tak ada. Kata nama semalam yang kita tengok kan, yang ketiga tu kan majrur, berbaris akhir, baris bawah. Akhiran dari perkataan dia berbaris bawah. Tapi kalau fi'il mudhari' ada yang berbaris sukun. Semalam ni dia, ni majrur. Berbaris akhir kasrah. Tapi yang kasrah ni tak ada dalam fi'il mudhari'. Yang ada dalam fi'il mudhari' adalah sukun. Kalau sukun ni apa nama status dia? Majzum. Majzumun. Majzum. Dalam kitab Dr. Harusli dah dibuat dalam sini ni apa nama? Dalam apa ni table ni? Okey. Dalam table ni ada ini marfu, ini mansub, ini majzum. Jadi kalau majzum dia berakhiran sukun, mansub dia berakhiran fathah, atau baris atas marfu dia berakhiran baris depan atau dhammah. Okey, sama macam dalam surah Al-Fatihah, tuan-tuan dan puan-puan, iyyaka na'budu. Na'budu tu kan fi'il mudhari'. Ni dalam fi'il mudhari' saja. Na'budu. Na'budu ni berarti maknanya ini fi'il mudhari' yang dianya tu dalam status dia atau i'rab dia adalah marfu'. Kenapa marfu'? Berakhiran baris depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Apa lagi ya? Dalam banyak lagi, nanti kita tengok dalam latihan-latihan, insya-Allah akan terjumpa. Okey. Kita tengok. Sekarang ini dia. Jadi ini boleh tuan-tuan baca sini. Ini perbezaan dia. Semua yang marfu', ini mansub dan ini yang majzum. Okey. Kita tengok yang tabel paling bawah. Kedudukan mudhari' yang menyebabkan status dia. Jadi apa yang menyebabkan fi'il mudhari' itu mansub? Apa yang menyebabkan fi'il mudhari' itu marfu'? Apa yang menyebabkan fi'il mudhari' itu majzum? Kita sekarang akan tengok macam semalam. Yang pertama adalah kenapa dia boleh jadi mansub? Kenapa boleh jadi mansub? Apabila kedudukan dia selepas an ya. An ni makna dia akan, boleh dimaknakan akan. La syamsu, dan tidaklah matahari, yang bagi sepatutnya laha baginya tu matahari tu antudrikal qamar, untuk menangkap atau mendahului bulan. Jadi matahari tu ada masa dia sendiri, bulan tu pun ada masa dia sendiri. La syamsu yang bagi laha antudrikal qamar, tidaklah matahari sepatutnya bagi dia tu mendahulukan atau menangkap bulan, atau maksud dia menangkap masa bulan. Jadi dia matahari kalau dari pagi hingga petang saja, tak sampai juga malam, tak boleh dia menangkap masanya bulan. Jadi an di sini ni asal dia tudrik ni tudrika ni asal dia adalah tudriku. Sepatutnya tudriku. Tapi di sini berakhiran baris fathah, baris atas. Kenapa? Disebabkan sebelumnya ada an. Jadi kalau ada an, selepas itu fi'il mudhari' itu mesti dalam keadaan mansub. Mesti dalam keadaan mansub. Sebab tu di sini berakhiran baris
fathah atau baris atas. Macam tu juga li. Li selepas li. Kalau tadi an selepas li. Liyunzira man kana hayyan. Ini contoh dia. Jadi kalau ada li ni makna dia untuk atau agar atau supaya. Supaya ia atau dia boleh yunziru, memberi amaran man kana hayyan, kepada sesiapa saja yang hidup hatinya. Jadi li yunzira, yunzir ni kenapa dia berbaris akhir baris fathah atau baris atas? Sebabkan dia terletak selepas li. Jadi li itu pun merubah fi'il mudhari' menjadi fathah akhiran dia. Jadi kalau terjumpa li, berakhiran fathah lah dia tu. Okey. Kita tengok yang kalau yang majzum, itu yang mansub. Kalau yang majzum macam mana? Majzum apabila dia selepas lam. Selepas lam kalau ini dalam surah Yasin juga, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Adakah belum, sudahkah? Ahad, saya atau kami berjanji kepada kalian wahai bani Adam. Ahad. Sini ni ahadu. Tapi disebabkan sebelum dia ada lam, maka yang dal ni sukun, mesti sukun. Sama macam ni. Alam tunzir, sini sukun. Sebabkan dia dalam keadaan majzum. Kenapa dia boleh jadi majzum? Sebabkan ada lam sebelum dia. Lam ni. Lam tu lah yang membuat dia jadi sukun, jadi majzum. Selepas la atau jangan. Ni la dia bermaknakan jangan. La yahzunka qauluhum. Jangan membuat perkataan mereka tu, ucapan mereka tu menjadikan kamu sedih. Wala yahzunka qauluhum. Jadi la sana tu la jangan. Jadi la tu pun juga boleh menjazamkan, membuat fi'il mudhari' menjadi majzum. Ciri-ciri dia apa? Menggunakan tanda sukun akhiran dia. Sini ni man sesiapa saja. Wa man nu'ammirhu, dan sesiapa saja yang kami panjangkan. Ammara tu jadi perkataan umur. Dalam tafsiran dia tu umur kalau Quraisy Shihab. Wa man nu'ammirhu, dan sesiapa saja yang kami panjangkan umurnya, nya ni hu ni, nunakishu, kami balikkan dia fil khalqi, dalam penciptaan. Macam mana maksud dia? Orang yang dah panjang umur tu, yang dah tua tu, dia akan balik lagi seperti baby dulu tu, lemah, tak macam tak larat lagi nak buat apa-apa. Macam itulah manusia tu, dia dah sampai ke penghujung hidup dia, dia kembali lagi ke bentuk semula dia, iaitu lemah, tak berdaya lagi. Wa man nu'ammirhu, dan siapa saja yang kami panjangkan umurnya, nunakishu fil khalqi, kami balikkan kepada penciptaan sebagaimana penciptaan sebelumnya. Nu'ammir ni, kalau kita tengok, kita perhatikan sukun akhiran dia. Nunakis ni pun sukun akhiran dia. Kalau ada man di sini tuan-tuan dan puan-puan, ada man, selepas dia tu ada dua fi'il mudhari' yang majzum. Ini fi'il mudhari' pertama sukun atau majzum, ini fi'il mudhari' kedua yang sukun atau majzum. Jadi yang sin dengan ra' ni bukan yang hu ni. Hu ni maknanya nya. Sesiapa kami panjangkan umurnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sebab-sebab fi'il mudhari' boleh menjadi majzum. Apa yang sebab fi'il mudhari' boleh jadi marfu' Ustaz? Sebab dia apabila sebelum dia tak ada lam, tak ada la, tak ada man, tak ada an, tak ada li, tu boleh jadi marfu' dia. Jadi apabila tak ada lam, tak ada la, tak ada li, tak ada an, maka dia marfu'. Jadi itu saja kalau untuk marfu' ni. Jadi marfu' ni apabila dia terbebas daripada penyebab-penyebab mansub dan penyebab-penyebab majzum. Tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Cuma mungkin tuan-tuan dan puan-puan bertanya-tanya kan, dalam surah Yasin pun ada wa ma liyala a'budul ladzi. La a'budul ladzi kan? La a'budu. Atau dalam surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Kenapa Ustaz sini la selepas dia fi'il mudhari' dia tetap pakai dhammah baris depan? Kenapa yang la yang untuk majazum kita cakap tadi tu selepas dia mesti sukun? Kenapa sini tak? Sebabkan la dia berbeza. La yang di sini ni untuk menafikan
Tapi kalau la yang kita cakap dalam majzum tadi, ini makna dia la jangan, yang bermaknakan jangan. Tapi kalau la di sini ni menafikan, saya tidaklah menyembah. Wa ma li a'budul ladzi fatarani. Tidaklah menyembah. Macam dalam surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun, dan saya tidaklah menyembah apa saja yang kamu sembah. Tidak menafikan, tiada menyembah. Okey. Itu makna dia. Jadi yang la di sana tu, di dalam bahasa tu ada la yang menafikan, ada la yang makna dia melarang atau jangan. Okey. Di bawahnya ada ni yang kata-kata yang menafikan, ada la, ada ma, ada lam, ada lan. Sini ni dia tak, la sini ni ini menafikan. Dia tak tuzlamu selepas dia ni, fi'il mudhari' ni tak majzum dia. Sini ma ni pun menafikan. Selepas dia tak majzum juga. Yang lam ni dia menafikan, tapi kalau selepas lam, selepas dia mesti majzum. Tunzir. Ra dia jadi sukun. Lan pun, kalau lan tadi kan, kalau lan ni selepas dia mesti menjadi mansub. Sebab sus ini pakai fathah. Kalau lan jadi kalau lan ni selepas dia mansub, maka sebab sus ini pakai fathah. Jadi ada 4 yang menafikan. Yang pertama ni tak menjadi marfu' selepas dia. Yang kedua ni selepas dia marfu' juga. Yang lam ni selepas dia fi'il mudhari' itu majzum, yang lan ni selepas dia fi'il mudhari' itu mansub. Itu perbezaan dia yang nafi-nafi ni. Jadi ada yang nafi itu, huruf nafi itu selepas dia tu fi'il mudhari' dia marfu'. Ada yang selepas dia tu majzum, ada yang selepas dia tu mansub. Boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk lagi sekiranya kalau belum cukup faham. Boleh rujuk baca. InsyaAllah boleh dipahamkan sebab ini penjelasan dia insyaAllah sudah dimudahkan. Kemudian kita tengok kepada, ada soalan? Okey, kita tengok pada latihan. Latihan kita sekarang. InsyaAllah dalam latihan ini senang. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ. An ni selepas dia fi'il mudhari' dia mesti menjadi mansub ke, marfu' ke, majzum ke? Kalau ada an, kita tengok sebelum dia. Ni an. Mesti dia jadi mansub. Ada an, selepas an mesti mansub. Kita bagi sini mansub. Mansub. Dah tahu kita i'rab dia, status dia. Ini inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Akhiran dia dhammah pada depan. Maka dia marfu' ke mansub ke majzum? Marfu'. Sebab kalau mansub dia fathah kan? Kalau majzum dia sukun kan? Sebenarnya cara senang dia tengok je akhiran dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu macam tu semua nak tentukan dia. Selepas tu ni juga macam tu juga, sama je kerja dia. Ini inna sya' nunazzil alaihim minas sama'. Nunazzil ni apa ni? Marfu' ke mansub? Tengok akhiran dia. Sukun kan? Berarti dia majzum. Yunazzilu. Akhiran dia depan. Tengok apa dia. Okey, jadi insya-Allah. Jadi tak susah pun dalam kita memahami asas i'rab bagi kata kerja khususnya pada fi'il mudhari'. Jadi sebelum ni kita asas i'rab untuk kata nama. Hari ini asas i'rab untuk fi'il mudhari' sahaja. Jadi kalau kata nama ada marfu', mansub, majrur. Kalau kata kerja ada marfu', mansub dan majzum. Jadi insya-Allah tidak begitulah susah. Ini tuan-tuan dan puan-puan sudah, ini kalau dalam peringkat bahasa dia sudah agak tinggi sedikit. Kalau yang sebelum ni kan kita masih dalam memahami kata dasar, kata kerja sedikit-sedikit, lepas tu kata nama pelaku, lepas tu kata nama terbitan, lepas tu kata nama sifat, lepas tu kata nama berlebihan. Selepas tu lepas tu semua kita semalam kita belajar asas i'rab, sekarang pun asas i'rab lagi. Jadi insya-Allah dia ada sistem dia. Jadi diharapkan kalau tuan-tuan dan puan-puan tak faham sekarang, rujuk-rujuk lagi siri-siri sebelum ni yang memudahkan kita untuk memahami siri-siri ke depannya. Kalau sekarang tak faham, takut nanti susah nak faham siri-siri selepas ni. Mudah-mudahan boleh diambil manfaat dan boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami ayat suci Al-Quran ataupun setidaknya tahu arti dari ayat-ayat yang kita baca dalam ketika kita solat. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan saya.
saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita berikan kepada Ustaz Farid. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallah kita ucapkan kepada Ustaz Agong kerana menyampaikan pencerahan mengenai dengan teknik yang terpilih. Tanpa melengahkan masa, saya terus kepada bahagian kita, muka surat yang ke berapa? Perkataan seerti pada hari Jumaat. Kalau boleh kita cepatkan sikit sebab siapa lambat sembahyang Jumaat, masjid tutup, tak sempat sembahyang Jumaat. Muka surat 220. Sebelum tu saya suka ingatkan tuan-tuan puan-puan yang tak ada lagi buku ni boleh dapatkan. Dapatkan. Call di ruangan komen kita, nombor telefon semua, page kita pun ada. Tolong call dan dapatkan buku ni secepatnya mungkin, sesegera mungkin. Dalam 1 hari, 2 hari insya-Allah akan sampai. Okey. Muka surat 220, 2 kolom yang paling bawah, 2 second last yang terakhir mengenai dhi'afu dan juga al-kiflu. Okey, 220 Apa dia perkataan yang kita nak bincang hari ini, iaitu ad-dhi'afu dan juga al-kiflu. Ini perkataan yang selalu digunakan. Kalau kita lihat dalam surah tu An-Nisa, juzuk kelima, juzuk yang kelima, tuan-tuan buka 1 lai, 2 lai, 3 lai sampai 5 lai. Juzuk yang kelima 5 lai, di tengah-tengah tu ada ayat apa? Man yashfa' syafa'atan, man yashfa' syafa'atan hasanatan. Okey. Lagi yakun lahu nasibun minha. Kemudian wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan. Okey. Yakul lahu kiflum minha. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara pertama saya nak bincangkan mengenai hari ini muka surat 220, iaitu 2 kolom yang terakhir bawah, second last. Kita nak bincangkan yang pertama adalah perkataan dhi'afu dan yang kedua perkataan kiflu. Dalam Quran, dalam surah An-Nisa, juzuk kelima, 5 lai. Man yashfa' syafa'atan. Siapa yang memberi pertolongan dengan satu pertolongan yang baik, membantu ke arah kebaikan. Yakun lahu nasibun minha. Jadilah baginya nasibun, satu bahagian kebaikan daripadanya. Okey. Wa man yashfa' syafa'atan. Siapa yang memberi pertolongan dengan satu pertolongan tapi bukan yang baik, pertolongan yang jahat. Yakun lahu kiflum minha. Jadilah baginya satu bahagian. Kiflun nasibun makna sama. Sebab itu masuk dalam perkataan yang seerti muradif. Dhi'afun kiflun maknanya sama, satu bahagian daripadanya. Buat baik dapatlah baik, bahagian baik. Buat jahat dapatlah bahagian jahat. Man adalah syartiyah. Barang siapa? Siapa? Jadi bila ada man syartiyah, sudah pasti ada jawab syarat. Siapa yang buat sekian-sekian, maka ini adalah jawab syarat. Yakun. Asalnya yakunu. Okey? Sekarang ni kita nak cerita perkataan seerti ni. Okey, perkataan hasanatan dan juga sayyi'atan menjadi satu ukuran. Satu perimeter untuk menentukan adakah dia nasibun ataupun kiflun. Macam mana tu? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti pengajian kita pada pagi ini, perkataan yang halus perlu kita tadabbur, halusi dalam Quran. Walaupun maknanya sama, nasibun satu bahagian, kiflun satu bahagian. Nasibun adalah bahagian yang tidak dimuhaddadkan, tidak ditentukan, tidak dilimitkan. Itu yang kita panggil nasibun. Sebab itu untuk kebaikan, siapa yang menolong dengan satu pertolongan yang baik, maka bagi dia nasibun. Dia tak ada limit. Kebaikan, pahala Allah Ta'ala nak bagi, kemungkinan 10,
kemungkinan lebih daripada 10, kemungkinan tak ada batasan dia. Kemungkinan dalam hadis kata sampai 700 ataupun lebih 700, tak ada batasan akhirnya. Itu dipanggil nasib. Okey. Bila mana tuan-tuan sebut kiflun. Kiflun ni adalah makna dia apa? Dalam bahasa Arab adalah maksud kiflun adalah an-nasib. An-nasibu al-musawi. Apa maksud nasibul musawi? Iaitu bahagian yang sama. Ataupun dipanggil mislu. Sama. Misal sama. Jadi itu maksud kiflun. Siapa yang buat kejahatan, bagi dia satu kejahatan juga. Dia tak akan lebih. Allah Ta'ala tak zalim. Kebaikan Allah Ta'ala kata nasibun sebab lebih. Tapi untuk sayyi'ah dia tak kiflun sebab satu jahat ditulis dosa satu. Tak tulis lebih. Nampak Kalau nasibun kemungkinan tak ada batasan, tapi kiflun ada batasannya. Okey. Itu kita nak sentuh pada pagi yang mulia ni. Kemudian dalam Quran untuk menyokong kuat perkataan nasibun dan juga kiflun ada disebutkan apa? Dalam surah, kalau tuan-tuan buka surah juzuk 24 surah tu Ghafir, Ghafir sebelum habis masuk surah Syura. Sebelum masuk surah Syura adalah surah Zumar. Tuan-tuan buka juzuk yang ke-24. Akhir sekali, bukan surah Zumar tu. Itu dinamakan surah apa tu? Surah Fussilat. Surah Fussilat. Sebelum masuk surah Syura. Juzuk 24, 10 helai bawah sekali. Juzuk 24, ayat yang terakhir bagi juzuk 24 dan page yang terakhir juzuk 24, bawah sekali, tuan-tuan akan jumpa man amila sayyi'atan fala yujza. Okey? Illa mislaha. Man amila, siapa yang melakukan kejahatan, fala yujza, maka tidak akan dibalas, illa mislaha, melainkan seumpama kejahatan yang dia lakukan. Siapa yang melakukan sayyi'atan, kejahatan, fala yujza, tidak akan dibalas, illa mislaha, melainkan kejahatan yang seumpama yang dia buat. Tak akan lebih. Nampak? Jadi itulah dinamakan kiflun. Man ja'a bil, kalau yang menyokong ayat hasanah, man ja'a bil hasanah. Okey? Lagi falahu asyru min amsalihha, baginya 10 kebaikan. Dalam hadis sebut boleh lebih sampai 700 ataupun lebih dari 700. Ini menyokong ayat yang pertama, ini menyokong ayat yang kedua. Nampak ni semua ayat Quran ni. Ini surah apa? Ini page yang terakhir sebelum masuk suratul A'raf. Kita panggil suratul An'am, juzuk yang ke-8, 4 lai satu muka surat. Ni 4 lai plus satu page, tuan-tuan akan jumpa ayat ni. Di belah-belah atas sikitlah. Tuan-tuan akan jumpa ayat ni. Okey, itulah perbezaan yang kita nak sebut mengenai dengan di'afun dan kiflun. Kalau macam tu mudahlah kita simpulkan. Sebahagian ulama-ulama lughah al-lughawiyun, dia kata apa? Macam tu di'afun adalah untuk kebaikan, kiflun untuk kejahatan. Itu pun salah. Tak tepat. Sebab apa? Dalam Quran ada disebutkan dalam suratul Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dua ayat terakhir suratul Hadid. Dua ayat yang nak habis suratul Hadid. Suratul Hadid juzuk 27 10 helai page yang terakhir, dua ayat yang terakhir sebelum habis juzuk 27. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Nampak Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum. Okey? Kiflaini mir rahmatih. Tuan-tuan boleh nampak sekarang ini saya bagi contoh, tuan-tuan boleh nampak di sini rahmah, dua bahagian daripada rahmah. Rahmah benda yang baiklah, rahmat. Jadi kita
Jadi tak tepat sebahagian ulama lughah kata kiflun untuk benda jahat. Sebab Quran sebut bagi orang Yahudi ahlul kitab, mereka dah beriman dengan Nabi Musa. Datang Nabi Muhammad, mereka beriman lagi. Allah Ta'ala beri kepada kamu dua kiflain ni, dua ganjaran pahala. Dua bahagian pahala, kiflain. Mir rahmatihi, rahmat. Okey Ada juga di'afun ni, tak boleh juga kita kata untuk benda yang baik dalam surah Zumar. Surah Zumar. Sebelum surah Zumar. Bukan surah Zumar juzuk 24. Juzuk 24 5 lai satu muka. Sebelum surah Fussilat. Surah Ghafir. Sebelum surah Fussilat, surah Ghafir juzuk yang ke-24. Tuan-tuan buka juzuk 24 tadi 5 lai plus satu page. Tuan-tuan akan nampak ayat belah-belah bawah tu. Apa ayat dia? Akan disebutkan fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Okey. Ayat ni perbalahan ni antara orang kita panggil apa? Orang-orang yang bawahan dengan orang atasan. Dalam api neraka mereka sempat lagi berbalah. Wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Orang-orang yang dhaif kata ke orang-orang yang orang atasan, kami ni ikut je kamu. Kami tak tahu, kami ikut je kamu. Inna kunna lakum tab'a. Kemudian mereka tanya, fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar? Boleh tak kamu elakkan satu bahagian daripada api neraka untuk kami? Makna jauhkan api neraka untuk kami, satu bahagian api neraka. Nampak? Nasiban diletakkan untuk an-nar, api neraka, benda tak baiklah. Kiflain diletakkan untuk rahmah. Jadi maksudnya bukanlah kita kata setiap di'afun benda baik, kiflun benda tak baik. Sebab kadang-kadang datang juga di'afun untuk benda yang tak baik dan api neraka. Kiflun adalah untuk benda yang baik seperti rahmah. Saya harap tuan-tuan dapat mengikuti kita pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Okey. Itu serba sedikit sebagai satu pengenalan untuk tuan-tuan dan juga perempuan yang mengikuti kita pada pagi yang mulia ini. Kemudian kalau tuan-tuan perhati betul-betul, secara halus, tuan-tuan perhati betul-betul, dalam Quran, dia ada menggunakan perkataan, dipanggil perkataan al-yam. Al-yam, bukan ayam, al-yam. Al-yam, tuan-tuan bukalah kamus Al-Quran ini, okey, kamus Al-Quran huruf ya mim. Tuan-tuan akan jumpa. Kalau yang tak ada buku ni, pasti dapatkan dulu. Kalau tak, tuan-tuan tak dapat ikuti pengajian kita dengan baik. Okey. Yang pertama al-yam dan yang kedua adalah dipanggil al-bahar, al-bahru. Dua-dua makna laut. Dua-dua ini makna lautan. Jadi bila dua-dua makna laut, apa perbezaan digunakan dalam Quran? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-yam ini adalah selalunya diiringi dengan iqab ataupun azab, sebagai hukuman ataupun azab. Dan semua perkataan al-yam dalam Quran semuanya diletakkan untuk kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam, tidak diletakkan pada kisah Nabi yang lain. Diletakkan pada al-yam, kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam, makna laut. Sebab apa? Laut ini lepas dia ada hukuman dan juga azab. Al-bahar, al-bahar ini selalunya dia adalah ni'mat, benda yang ni'mat. Nikmat Allah, nak cerita keesaan Allah, keagungan Allah, kekuasaan, kudrah Allah, wahdaniyah Allah, dia akan gunakan bahar. Okey? Dan kadang-kadang digunakan juga untuk azab, kadang-kadang. Contoh perkataan dalam kisah Nabi Musa, tuan-tuan boleh buka dalam juzuk yang ke-20, 4 lai plus 1 page, tuan-tuan akan jumpa perkataan fanabaznahum. Filiam. Kami campakkan mereka dalam lautan. Maksudnya kami lemaskan mereka dalam lautan. Siapa ni? Firaun dan juga tentera dia. Okey.
Nabaznahum ni benda tak baik campakkan lah dalam lautan. Nampak? Mana lemaskan mereka. Mana hukum man la iqab azab. Lagi tuan-tuan boleh buka dalam juzuk yang ke-9, 2 lay plus 1 page. 2 lay plus 1 page. Tuan-tuan tengok di ayat tengah-tengah tu ada ayat fantaqamna minhum fa'aghraqnahum. Fa'aghraqnahum. Okey? Fil yammi. Tuan-tuan boleh nampak Fa'aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka dalam lautan. Sebab apa tak digunakan bahar? Bahar untuk ni'mat. Al-yam adalah untuk lautan. Nampak? Semua kisah Nabi Musa. Banyak lagi lah. Kalau nak cerbut mungkin sampai 8, 9 lah. Banyak. Tapi tuan-tuan boleh cek sendiri, tengok kisah Nabi Musa. Kisah yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim adalah kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Terlampau banyak. Sampai suratul Qasas juz yang ke-20. Hampir-hampir separuh surah cerita kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam semenjak pada kecil, daripada remaja, pemuda, sampailah dia berkahwin. Hebatnya dalam suratul Qasas. Tuan-tuan boleh baca buka balik rumah sebelum tidur, buka baca suratul Qasas terjemahan, buka tafsir sikit, tengok. Okey? Itu antara perkara yang kita nak sebutkan. Kemudian kita nak sebutkan juga di sini, bahar tak boleh sebut dalam Quran. Perkataan yam ni mungkinlah ada beberapa kali sebut, 8 ke 10 kali begitulah. Tak apa, saya tak apa pasti. Tapi al-bahar memang cukup banyak lah. Memang banyak dalam Quran. Kita tak perlu tak sebut di sini. Okey, sekarang ini saya nak sebut satu perkara lagi, iaitu mengenai dengan perbezaan dalam suratul Qasas. Dalam suratul Qasas tuan-tuan akan jumpa apa? Kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam disebutkan faraja'nahu ila faraja'naka ila ummika. Ni suratul Taha, bukan surah Qasas, suratul Taha. Ila ummika kay taqarra 'ainuha. Okey? Faraja'na. Dalam suratul Qasas ada disebut faradadnahu ila ummihi. Faradadnahu ila ummihi. Ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Okey, ada juga dalam suratul Qasas dalam page yang sama, dalam page yang sama tuan-tuan boleh lihat inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Okey. Tuan-tuan boleh lihat. Ini surah apa ni? Ini adalah surah Taha. Page yang ke berapa? Juzuk yang ke-16. Tuan-tuan buka juzuk yang ke-16. 6 lay plus 1 page. 6 lay, okey, tambah 1 muka surat. Tuan-tuan jumpa ayat ni, faraja'na, ayat belah-belah atas juga lah. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Ini surah apa ni? Ini adalah suratul Qasas. Ini surah apa ni? Suratul Qasas juga sama. Okey, sekarang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan juga puan-puan, suratul Qasas 2 ini dalam page yang sama, iaitu juzuk yang ke-20, 2 lay plus 2 lay tambah 1 muka surat. Tuan-tuan lihat, ayat atas 1, ayat bawah pun bawah sekali 1. Okey, ada. Okey, sekarang apa yang kita nak bincang ni, tuan-tuan? Okey, sekarang ni kita nak bincang tentang perkataan faraja'na. Raja'a daripada raja'na, maknanya pulang. Faradadna, inna raddu, daripada perkataan apa? Raddun. Daripada perkataan raddun. Raddun makna apa? Pulang juga. Apa perbezaan pulang ni dengan pulang ni? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bila sebut tentang suratul Taha, Raja'. Sebelum tu saya nak bagi gambaran yang mudah dulu. Seseorang yang berada di Kuala Lumpur, berada di Malaysia, dia akan menyambung pengajian ke London. Dan dia ada niat untuk kembali balik ke Malaysia. Itulah dipanggil Raja'. Kembali, dia ada niat nak kembali. Dia tak pergi ke London ni, dia nak pergi London dan dia ada niat untuk kembali ke Malaysia. Itu dinamakan sebagai Raja'. Dia akan pulang ke Malaysia. Tetapi bagi Raddun ni apa?
Raddun ni makna dia niat tak nak kembali dah. Dia niat untuk belajar ke London dan tak ada niat untuk kembali ke Malaysia balik. Itu dinamakan raddun. Radd. Radda yaruddu. Maknanya tak ada niat untuk kembali balik. Dipanggil sebagai muhajir lah, orang yang berhijrah terus ke negara luar. Okey. Sekarang ni apa kesinambungan kisah-kisah ni dalam Quran mengenai kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita lihat di dalam surah Taha, page yang saya bagi tahu tuan-tuan tadilah, 16 satu muka surat, iaitu idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna falabista sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadarin ya Musa idh tamshi ukhtuka, ketika mana kakak Fir'aun berjalan, fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh. Ini rentetan kisah ni adalah kisah Nabi Musa dicampak dalam laut, letak dalam peti, bukan campak dalam laut, letak dalam peti letak atas laut, berjalanlah peti di atas laut. Bila berjalan, jadi kakak Nabi Musa datang. Kakak Nabi Musa pergi ke istana Fir'aun. Sebab Nabi Musa ketika baby, dia tak nak susu dengan semua perempuan-perempuan yang cuba nak menyusukan dia. Semua tak nak. Jadi orang dah pening ni, orang istana dah pening, macam mana nak susukan Musa AS. Semua tetek dia tak nak. Kemudian nak macam mana nak susukan dia? Datanglah Allah Ta'ala hantar kakak Nabi Musa, dan dia beritahu hal adullukum ala man yakfuluh. Aku nak tunjukkan kamu kepada seseorang yang mana Musa mesti nak dengan dia. Siapa dia tu? Dia mengikut aku. Rupanya mak Nabi Musa, memang dia nak lah bau mak Nabi Musa. Bau mak dia. Okey. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi fatannak. Jadi faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha. Kami akan pulangkan kamu. Wahai Musa, kami akan pulangkan kamu. Allah Ta'ala lah akan pulangkan kamu, wahai Musa, kepada ibu kamu. Kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Supaya dapat menyejuk mata ibu kamu. Nampak? Roja'na mana dengan niat. Dengan niat. Iaitu Allah Ta'ala akan kembalikan kamu. Memang Allah Ta'ala akan kembalikan kamu kepada ibu kamu. Radadnahu adalah perkataan kembali tanpa niat. Contoh dalam ayat ini, apa dia? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Okey, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami ilhamkan kepada mak Nabi Musa, kamu susukan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Fa idza khifti, kamu susukan, lepas kamu susukan, fa idza khifti alaihi bila kamu rasa takut ke atas Nabi Musa, takut Bani Israel, Fir'aun dan juga tentera bunuh kanak-kanak lelaki, fa'alqihi fil yam, kamu campak dia di lautan. Mana letak dalam kotak, dalam peti, campak dia atas laut. Letak dalam laut, laut akan bawa dia pergi mana-mana. Okey. Wala takhafi wala tahzani. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan kembalikan Musa kepada kamu. Pada ayat raddu ni, mak dia letak Nabi Musa dalam peti, mak dia tak niat pun dan tak terlintas pun budak nak akan kembali balik kepada dia. Sebab mak Nabi Musa letak Nabi Musa di atas peti, letak di atas laut. Dan tak terfikir, tak terniat di hati ibu Nabi Musa yang mana anak dia akan kembali balik. Tapi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan kembalikan balik. Nampak? Maknanya letak dengan tanpa niat. Tak ada niat akan datang balik. Ayat yang bawah dalam page yang sama, juzuk 20. Apa dia? Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Okey? Wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktharuhum la ya'lamun. Kami akan pulangkan Nabi Musa kepada ibunya. Ini sambunganlah kisah ni. Maknanya ketika mana mak Nabi Musa letak dan tak terniat pun untuk dia dapatkan balik anak tadi. Itu perbezaan antara apa? Raja'a dan juga radda. Okey? Harap
Ini tuan-tuan dapat mengambil istifadah lah pengajian kita untuk raja'ah dan juga radda mengenai kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan sesi yang terakhir pada pagi yang mulia ini, saya suka ingatkan tuan-tuan dan juga puan-puan, dalam buku Ustaz Wan Rosli ni, buku ini pada page yang ke berapa ya? Sambungan semalam kita ambil 5 patah perkataan je, 5 vocabulary je, mufradat 5. Apa dia? Iaitu perkataan yang kita sambung semalam, karhan. Karhan adalah kerah. Kerah bahasa Melayu kerah. Dalam bahasa Arab karhan. Tapi bukan makna kerah tau. Maknanya adalah paksa. Paksa. Nampak ada sama kerah, karhan. Kemudian qasad. Qasad dalam bahasa Melayu pun ada kesat. Tapi qasad tu bukan makna kesat. Dari segi sebutannya sama, maknanya lain. Qasad tu makna keras. Hati yang keras. Kemudian kalimah yang ketiga adalah khazain. Khazain ni plural. Plural. Kalau mufrad dia adalah kita panggil khazanah. Khazanah. Khazanah jamak dia khazain. Khazanah jamak dia khazain. Jadi bahasa Melayu pun khazanah juga, ke makna kekayaan ataupun simpanan, perbendaharaan. Yang keempat adalah perkataan al-kail. Kita panggil kilo. Bahasa Arab kata kail. Tapi bukan makna kilo, makna sukatan. Sukatan. Sukat. Ada timbangan dipanggil mizan. Kail dipanggil apa? Mikyal, dipanggil sukatan. Kita panggil kilo. Tapi bukan nak bagi tahu kail tu makna kilo, maknanya dekatlah sebutan kilo dengan kail. Kemudian perkataan yang terakhir adalah qasas. Jangan sebut qisas. Qisas adalah hukuman qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Qisas adalah hukuman qisas, bunuh balik. Qasas adalah cerita. Cerita qasas. Okey. Dalam bahasa Melayu sebut kisah. Kisah. Cuma dia baris bawah kisah. Kita qasas. Okey. Kemudian saya nak sebut ada beberapa perkara di sini. Ada beberapa perbezaan yang tuan-tuan perlu tahu. Yang pertama adalah perkataan nasra. Nasra dengan nasron. Nasrun dengan nasrun. Ini beza ni dalam Quran. Nasrun makna nama berhala. Nasrun pertolongan. Pertolongan. Sebab tu dalam Quran, waqalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nasra. Okey. Nama-nama berhala, 5 berhala. Surah Yunus 5 lai, juz 29. Juz 29 tuan-tuan buka 5 lai. Ada 5 nama berhala. Itu sebenarnya mereka semua wali Allah. Wali Allah 5 ni mereka lukis balik gambar. Kemudian mereka buat patung. Kemudian mereka kata kami nak ingat dia sebagai ingatan bagi kami terhadap jasa-jasa mereka. Last sekali sampai generasi berikutnya, cantik pula rekaan ni. Apa kata kita sembah pula? Sembah pula. Itulah Nasran. Asalnya dia nama wali tau. Nama wali pada zaman Nabi Nuh. Tapi last sekali mereka mati, mereka cadang nak buat sebagai ingatan, ukirannya, lagi mereka sembah. Nasrun pertolongan, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Dalam surah apa tu? Surah Al-A'raf ayat 192. Ini perbezaan sin dengan sad. Jangan salah baca. Salah baca di makna lain. Okey. Kemudian ada juga dalam Quran di mananya adalah iman. Iman dan juga aiman. Ada hamzah ni. Iman dan juga aiman. Iman ni makna iman lah, akidah kita iman. Okey, bi'sa mashtarau juzuk 1. Juzuk 1 bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah. Bi'sa mashtarau bihi imanukum. Bi'sa ma qul bi'sa ma ya'murukum. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Iman. Makna iman bahasa Melayu pun iman juga. Surah Al-Baqarah ayat 93. Kemudian kalau aiman, tuan-tuan lihat suratul Qalam ayat 39.
am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Am lakum aymanun, ni ayman, makna janji, sumpah setia, janji. Okey, ayat 29 surah Al-Qalam. Tuan-tuan buka. Kemudian saya nak cerita lagi mengenai dengan perbezaan antara nafada. Ni semua huruf dekat-dekat Iman, aiman, nasrun, nasrun. Satu lagi apa? Kita panggil apa nama ni? Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia? Nafada. Satu lagi nafada. Makna lain. Nafad maknanya habis. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru. Nafidal bahru makna habis laut, habis, kering. Suratul Kahfi yang 5 ayat terakhir yang kita selalu baca tu, 2 ayat terakhir ni Suratul Kahfi. Kemudian nafaza, nafaza ni maksudnya tembus. Suratul Rahman ada ayat 33 Suratul Rahman. Ya ma'asyaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu. Tanfuzu daripada nafaza, makna tembus, masuk, tembus. Kita panggil masuk satu pintu, tembus satu pintu lain. Masuk satu lubang, tembus lubang lain. Okey itu perkataan dia. Yang nampak huruf dekat-dekat dah tu, sebenarnya berbeza tu. Kemudian seterusnya kita lihat perkataan asarru dan juga asarru. Tuan-tuan kena sebut betul. Kalau tak jadi makna lain. Kalau orang Arab dia fahamlah. Asarra dengan asarra. Asarra ni maksudnya menyembunyikan. Daripada sirrun, rahsia, menyembunyikan asarra. Asarra makna berterusan. Sebab tu dalam surah Yunus 7 helai, ayat atas sekali, surah Yunus ayat 7 helai, juzuk 11, tuan-tuan buka 7 helai, ayat atas sekali. Apa dia? Apa dia? Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih. Walau anna likulli nafsin zalamat, jiwa yang telah buat zalim di akhirat nanti nak tebus semua sekali apa yang dia ada. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab, mereka sembunyikan penyesalan yang mereka buat di kehidupan dunia. Mereka sembunyikan penyesalan dekat akhirat nanti apabila mereka melihat azab. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Asarra makna berterusan. Wa asarru wastakbaru istikbara, surah Nuh ayat berapa ni? Ayat ke-7. Mereka wa asarru, asarra yusirru, wa asarru mereka berterusan. Wastakbaru istikbara, mereka takabur dengan sungguh-sungguh takabur, rasa besar diri. Banyak lagi perkataan yang saya erti. Saya rasa cukuplah sekadar ini. Cukuplah sekadar ini apa yang kita bincangkan. Semoga ianya mendatangkan manfaat kepada tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pesanan saya, suka saya ingatkan pesanan terakhir, iaitu siapa yang belum lagi mendapatkan buku ni, hubungi kita. Kita setakat ni alhamdulillah boleh dikatakan hari-hari ada orang pesan buku ni. Tak lain tak bukan semata-mata kita nak semua boleh faham bahasa Arab Quran. Bahasa Arab ni luas. Bahasa Arab Al-Quran, perkataan yang ada dalam Quran. Kemudian jangan lupa juga tuan-tuan puan-puan yang sedang mengikuti kita, tuan-tuan nampak di bawah tu butang share, maka tekankan butang share tu supaya ramai yang dapat berkongsi ilmu bersama dengan tuan-tuan pada pagi ni. Tak nak tuan-tuan saja dapat ilmu, tapi kita nak sebarkan keseluruhan alam. Okey. Cukup sekadar ini. Kalau ada kesalahan, terkasar bahasa, saya mewakili moderator dan juga mewakili asatizah yang lain, memohon, menyusun jari memohon kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa. Pada hari yang mulia ni, hari Jumaat, sama-samalah kita habiskan suratul Kahfi kita perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita banyakkan doa, kerana pada hari Jumaat ada satu doa yang dimustajabkan oleh Allah. Kita tak tahu zaman satu waktu dia. Okey. Sebab ada ulama kata waktunya antara 2 khutbah, waktunya selepas asar, ada kata sebelum maghrib, ada kata pada waktu pagi. Jadi kita tak tahu, tapi ada satu waktu yang dimustajabkan oleh Allah. Kalau Lailatul Qadar kita tahu ada
waktu dia daripada malam sampai subuh. Waktu yang mustajab doa, Lailatul Qadar, malam yang ganjil. Cuma pada hari Jumaat tak tahu. Daripada subuh tadi sampailah ke maghrib, banyakkan doa kepada Allah supaya Allah Taala mustajabkan doa kita insya-Allah. Cukup sekadar tu. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.